Syarikat Tulus Jaya tidak memilih jalan yang kotor seperti dendam. Sebaliknya, mereka memberikan jawaban dengan tindakan yang senyap tetapi penuh maruah dan strategi. Apabila syarikat gergasi Malaysia itu mula bergerak, ekonomi Cina yang kelihatan kukuh mula goyah dengan pantas. Akibat ketamakan untuk meraih hanya 5,2 bilion yuan cukai tambahan, kerajaan Cina berdepan dengan kerugian astronomi, bernilai lebih 30 triliun yuan satu kehilangan yang menelan kos yang terlalu mahal. Itu adalah pembalasan yang setimpal atas keangkuhan mereka yang merasa diri mereka besar dan tidak dapat disentuh. Pihak berkuasa Cina tergesa-gesa menghulurkan tangan, tetapi sudah terlambat. Keputusan Syarikat Tulus Jaya, STJ, tidak dapat digugat. Namun, dalam situasi getir ini, STJ tidak melupakan maruah dan budi bahasa mereka sebagai sebuah syarikat dari Malaysia. Mereka sama sekali tidak meninggalkan kontraktor tempatan yang telah bertungkus lumus bersama mereka selama bertahun-tahun. Mereka adalah keluarga kita, adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Datuk Azman, Ketua Pegawai Eksekutif STJ Cawangan Cina. Para pegawai dan pemimpin perniagaan Cina terdiam, diliputi oleh rasa kagum dan air mata emosi yang mendalam. Apabila berita ini tersebar, media sosial di seluruh Cina bergegar dengan reaksi yang belum pernah terjadi sebelum ini. Membuang masa depan bernilai 30 triliun yuan demi 5,2 bilion, kecerobohan dan keangkuhan ini telah menghancurkan kepercayaan negara. Saya terpegun dengan kata-kata, pekerja tidak bersalah. Ada kesyarikat yang menghormati manusia sebegitu rupa. Inilah ketinggian moral syarikat nomor satu dunia. Ditekan sebegitu rupa pun, mereka tidak membalas dendam terhadap pihak yang lemah. Kekuatan tersembunyi mereka amat mengagumkan. Saya malu kerana berfikir bahwa pelabur asing hanya datang untuk mencari keuntungan semata-mata. Etika pengurusan dan rasa hormat mereka terhadap pekerja adalah apa yang perlu dipelajari oleh Cina sekarang. Apabila kepercayaan hilang, tiada siapa yang akan datang melabur. Apa yang penting bukanlah keuntungan segera, tetapi hubungan jangka panjang berasaskan kepercayaan. Bagi sesetengah pihak, 300.000 nyawa adalah sekadar angka, tetapi bagi STJ, mereka adalah keluarga yang perlu dipertahankan. Perbezaan ini menceritakan segalanya, Yoriasta. Para birokrat yang angkuh, yang berfikir mereka boleh mengawal segalanya, kerana saiz pasaran perlu menyesal. Ikatan hati tidak boleh dibeli dengan wang. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir? Mengapa STJ memilih jalan ini? Di sini, kami akan menceritakan kisah benar yang selama ini disembunyikan oleh kerajaan Cina. Salam sejahtera. Nama saya Wang Wei. Saya menguruskan sebuah kilang komponen plastik otomotif di Tianjin, Cina. Saya berumur 52 tahun dan mempunyai 500 orang pekerja. Selama 15 tahun, kami telah membekalkan komponen kepada syarikat Tulus Jaya STJ. Hari itu adalah petang yang biasa. Saya sedang menyemak laporan pengeluaran di pejabat kilang. Dari luar tingkap, saya dapat mendengar bunyi mesin beroperasi dan 500 pekerja saya bekerja di tempat masing-masing. Tiba-tiba, telepon berdering. Ia adalah daripada pasukan pembelian STJ Cawangan Cina. Encik Wang, bolehkah Anda datang ke ibu pejabat di Beijing esok jam 10 pagi? Ada apa-apa ke? Ada pengumuman penting. Semua wakil syarikat pembekal dijemput hadir. Semua pembekal? Ya. Sila pastikan Anda hadir. Talian diputuskan. Saya memegang gagang telepon untuk seketika. Semua pembekal hadir. Pengumuman penting. Saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Jika berita baik, mereka tidak akan memanggil sebegini. Berita baik akan dihantar melalui email. Panggilan terus seperti ini bermakna berita buruk. Saya melihat keluar tingkap. Sebuah lori yang memuatkan bahan mentah sedang memasuki perkarangan kilang. Itu adalah bahan mentah plastik khas untuk STJ. 85% daripada hasil jualan syarikat saya datang daripada STJ. Tanpa STJ, kilang ini terpaksa ditutup. Saya berasa bimbang. Dada saya terasa sesak. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya berbaring di katil, merenung siling. Dari sisi, saya mendengar dengkuran istri saya. 15 tahun. 15 tahun kami bersama STJ. Kami bermula dengan 8 orang pekerja dan kini menjadi 500 orang.
Kami bermula di sebuah gudang usang dan kini mempunyai 3 blok kilang. Saya berpikir, 15 tahun itu mungkin akan runtuh dalam sekelip mata. Saya bangun dari katil dan pergi ke ruang tamu. Saya mengambil album foto lama dari rak buku. Di halaman pertama, terdapat gambar 15 tahun lalu. Kami bergambar di hadapan gudang. Saya, istri, dan 8 orang pekerja. Kami semua tersenyum. Hari itu adalah hari kejayaan penghantaran pertama kepada STJ. Saya teringat masa itu. Saya berumur 37 tahun. Saya tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada ijazah universiti, tiada modal. Apa yang saya ada hanyalah sebuah mesin pengacuan plastik lama dan 8 orang pekerja. Ketika itu, saya mendengar berita bahwa STJ akan datang ke Tianjin. Syarikat otomotif global dari Malaysia itu akan membina kilang di kawasan kami dan mencari pembekal komponen. Saya berani. Sebuah kilang kecil dengan 8 orang pekerja cuba membekal kepada syarikat gergasi dunia. Semua orang di sekeliling saya mentertawakan saya. Macam mana kau nak bekalkan kepada STJ? Kau tahu tak standar kualiti dia orang setinggi mana? Syarikat milik kerajaan pun beratur, ini kan pula syarikat kecil macam kau. Namun, saya mencuba. Saya tahu, jika saya tidak melakukannya, saya akan menyesal seumur hidup. Saya menghubungi pasukan pembelian STJ. Saya kata saya akan hantar sampel. Pegawai yang bertugas tersenyum dan berkata, Anda hanya akan rugi, Encik Wang. Tapi tak apalah, kami akan uji juga. Saya tidak tidur selama seminggu. Saya menghasilkan sampel kualiti terbaik. 10 unit komponen plastik dalaman. Itu yang terbaik yang saya mampu lakukan. Keputusannya, gagal. Ralat dimensi melebihi 0,2 mm. Kemasan permukaan tidak mencapai standar, kata pegawai kualiti STJ. Dunia saya menjadi gelap. Tetapi saya tidak berputus asa. Selama 3 bulan, saya mencoba lagi. Saya membongkar dan memasang semula mesin, menyesuaikan suhu, menukar tekanan, mengulangi ratusan percubaan dan kesilapan. 3 bulan kemudian, saya menghantar sampel sekali lagi. Keputusannya, lulus. Tania, ujian fase pertama lulus. Dengan kata-kata itu, saya terduduk di lantai kilang. Air mata saya mengalir. Itu adalah permulaan. Hari itu, 15 tahun lalu, adalah permulaan segala-galanya. Saya menutup album. Saya melihat jam, sudah pukul 3 pagi. Apa yang akan diberitahu di ibu pejabat STJ esok? Bagaimana jika mereka memutuskan hubungan perniagaan? Apa akan jadi dengan 500 pekerja saya? Soalan-soalan itu berlegar di kepala saya. Tiada jawaban. Saya kembali ke katil dan berbaring di sebelah istri saya. Saya memegang tangannya. Tangan yang sama-sama berjuang selama 15 tahun. Tangan yang pernah menjual cincin perkawinan untuk membeli mesin. Maafkan saya berbisik dalam hati. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku. Keesokan paginya, saya menuju ke ibu pejabat STJ Cawangan Cina di Beijing. Ia adalah di tingkat 25 sebuah bangunan pencakar langit di bandar Beijing. Jantung saya berdegup kencang semasa menaiki lift. Sebaik sahaja saya masuk ke bilik mesyuarat, suasananya luar biasa. Wakil syarikat pembekal sudah berkumpul. Seramai 420 orang wakil. Muka semua orang muram. Encik Wang, awak tahu ke apa yang berlaku? Tanya Encik Chen yang duduk di sebelah saya. Dia adalah kawan saya yang menguruskan syarikat komponen elektronik. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya dan mempunyai 300 pekerja. Saya pun tak tahu. Saya dapat panggilan mengejut semalam. Saya pun. Rasanya tak sedap hati, kata Encik Chen dengan wajah pucat. Kami semua berfikir perkara yang sama. Tepat jam 10 pagi, pintu bilik mesyuarat dibuka. Barisan eksekutif STJ Cawangan Cina masuk. Di hadapan sekali berdiri Encik Rizal, pengurus besar pembelian. Saya mengenalinya selama 15 tahun. Raut wajah Encik Rizal kelihatan tegang. Biasanya beliau akan menyambut dengan mesra, tetapi hari ini berbeza. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir walaupun dalam keadaan sibuk, kata Encik Rizal sambil memegang mikrofon. Suaranya bergetar. Hari ini, kami terpaksa menyampaikan berita penting, sebab itulah Anda semua dipanggil. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Hanya bunyi nafas kedengaran. Kami,
Syarikat Tulus Jaya, telah memutuskan untuk mempelbagaikan pangkalan pengeluaran global kami. Jantung saya berdegup kencang. 40% daripada pengeluaran China akan dipindahkan ke India. Ini melibatkan skala yang besar bagi kereta dan komponen tahunan. Bilik mesyuarat menjadi beku. Seseorang bangun dari kerusi. 40%? Apa maksudnya ini? Encik Rizal menundukkan kepala. Saya minta maaf. Kami juga tidak dapat berbuat apa-apa. Hidezno Rofushia. Ando, Ukrainsya. Kenapa? Mengapa tiba-tiba begini? Soalan-soalan dilontarkan, bilik mesyuarat menjadi huru-hara. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Kepala saya kosong. 40%. Itu bermakna 34% daripada hasil jualan syarikat saya akan hilang. Saya mengira, kira-kira 600 juta yuan akan lesap daripada jualan tahunan saya yang berjumlah 1/9 bilion. Apa akan berlaku tanpa uang itu? Saya mengira kos gaji 500 pekerja dan kos operasi tidak mencukupi. Saya akan mengalami kerugian. Saya tidak akan bertahan lebih daripada 6 bulan. Sudah tamat. Saya berbisik dalam hati. 15 tahun telah berakhir. Mesyuarat tamat. Saya berdiri di koridor. Kaki saya lemah. Tidak mampu berjalan. Encik Wang, awak oke ke? Encik Chen mendekati saya, matanya merah. Encik Chen, awak nak buat apa? Saya tak tahu. Kalau 40% hilang, saya pun terpaksa tutup kedai. Bukan kami sahaja. Kesemua 420 syarikat pembekal berada dalam situasi yang sama. 300.000 pekerjaan terancam. Semasa menaiki lift turun, kaki saya menggeletar. Saya keluar ke lobi. Cahaya matahari Beijing menyilaukan, tetapi saya tidak nampak apa-apa. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang patut saya beritahu pekerja? 500 orang akan menganggur. Saya masuk ke dalam kereta di tempat letak kereta. Saya tidak dapat menghidupkan enjin. Tangan saya yang memegang stereng menggeletar. Tiba-tiba, saya teringat 15 tahun lalu. Hari pertama penghantaran kepada STJ. Selepas mendapat notis gagal, saya mencoba lagi selama 3 bulan, bukan? Saya teringat kata-kata Encik Rizal, pengurus jabatan pembelian STJ ketika itu. Encik Wang, quality itu asas, tetapi kepercayaan adalah nyawa. Kalau kami tak boleh percaya, perniagaan tak akan berterusan. Kepercayaan adalah yang paling penting. Kepercayaan. Perkataan itu berlegar di pikiran saya. Saya percaya STJ. Selama 15 tahun, saya tidak pernah meragui mereka. Saya ikut semua arahan STJ. Saya memenuhi standar quality, mematuhi jadwal penghantaran, menyesuaikan harga apa sahaja yang dikehendaki STJ, saya lakukan. Adakah ia akan berakhir begini? Saya rasa kecewa, saya rasa marah. Pada masa yang sama, timbul satu persoalan. Mengapa? Mengapa STJ pergi tiba-tiba, selepas melabur uang yang begitu banyak? Mengapa 40% ditarik balik? Mesti ada sebab. STJ tidak mungkin membuat keputusan sebegini tanpa sebab. Saya keluar dari kereta. Saya masuk semula ke dalam bangunan. Saya perlu mencari Encik Rizal. Saya bertemu Encik Rizal di koridor tingkat 25. Dia kelihatan letih. Encik Rizal, boleh saya bercakap sebentar? Saya Wang Wei. Saya perlu tahu kenapa ini berlaku. Kita bersama selama 15 tahun, bukan? Saya rasa saya berhak tahu sebabnya. Encik Rizal menghela nafas. Susah nak cakap di sini. Kita jumpa di tempat lain. Saya mengangguk. Petang itu, saya bertemu dengan Encik Rizal berdua di sebuah restoran yang sunyi di pinggir Beijing. Kami perlu mengelakkan perhatian orang. Encik Wang, apa yang saya nak beritahu ini bukan pendirian rasmi, kata Encik Rizal memulakan perbualan. Saya faham. Saya cuma nak tahu kenapa ini berlaku. Encik Rizal menghela nafas panjang. Salah kerajaan Cina. Kerajaan? Anda tahu tentang peraturan dan dasar cukai baru yang diperketatkan ke atas syarikat asing baru-baru ini, bukan? Saya mengangguk. Itu adalah polisi yang dikatakan untuk kemakmuran bersama, tetapi sebenarnya mencekik syarikat. Jumlahnya, beban tambahan 5/2 bilion yuan setahun. 5,2 bilion? Ya, 15 tahun lalu, kerajaan Cina berjanji. Jika kami melabur, mereka akan mengurangkan cukai dan memberi keistimewaan. Kami percaya janji itu dan melabur 40 bilion yuan.
Tiba-tiba, mereka mengubah pikiran. Mereka kata Cina sudah kaya, jadi keistimewaan tak diperlukan lagi. Saya terdiam. Tentu Anda telah berunding dengan kerajaan, bukan? Anda coba berbincang? Kami berbincang, kata Encik Rizal sambil tersenyum pahit. Tapi, Anda tahu tak apa reaksi kerajaan? Apa? Ini Cina. STJ nak lari kemana? Sudah labur 40 bilion, nak pergi ke? Kalau tak nak hilang pasaran, ikut saja cakap kami, katanya. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Kerajaan kata begitu? Ya, pegawai mereka cakap begitu, sebiji-sebiji. Saya rasa pening. Kerajaan Cina mengugut STJ, menggunakan pasaran Cina yang besar sebagai tebusan. Mengatakan kamilah yang berkuasa, jadi ikut sahaja. Bukan itu sahaja, Encik Rizal menyambung. Anda ingat tak masa kekurangan bekalan elektrik baru-baru ini? Ya, saya ingat. Semua kilang terpaksa berhenti, bukan? Masa itu, bekalan elektrik kilang kami dipotong tanpa notis. Elektrik? Ya, katanya, pemotongan elektrik terpilih. Bekalan elektrik syarikat milik kerajaan dikekalkan, cuma syarikat asing sahaja yang dipotong. Yiznas, Yeragornas. Saya teringat berita itu. Mereka kata ia adalah kekurangan elektrik. Tetapi saya tidak tahu bahwa bekalan elektrik kilang STJ dipotong. Bilik bersih tercemar, komponen jitu terpaksa dibuang, sebahagian peralatan terhenti. Berapa kerugiannya? 400 juta yuan. 400 juta? Ya. 400 juta yuan hilang dalam masa sehari. Saya sesak nafas. Jadi, Anda bantah? Anda minta pampasan daripada kerajaan? Kami buat. Tapi, Anda tahu tak apa reaksi kerajaan? Encik Rizal tersenyum pahit sekali lagi. Apa? Ini dasar negara. STJ patut bersabar. Berapa banyak yang STJ dah kaut untung di Cina sebelum ini, katanya. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Adakah ini perbincangan? Kata-kata sebegini untuk syarikat yang melabur 40 bilion yuan selama 15 tahun, menggajikan ratusan ribu orang, dan menyumbang besar kepada ekspor Cina? Encik Rizal, jadi Anda akan pergi? Encik Rizal mengangguk. Ibu pejabat di Malaysia membuat keputusan. Tidak boleh teruskan lagi. Kerana kerajaan Cina telah memusnahkan kepercayaan. Kepercayaan? Ya. Apabila kepercayaan musnah, ia tidak boleh dibeli dengan wang, tidak boleh dibeli dengan 40 bilion yuan, dan tidak boleh dibeli dengan 400 bilion yuan. Saya menghayati kata-kata itu, kepercayaan. Saya teringat kata-kata Encik Rizal 15 tahun lalu, kepercayaan adalah yang paling penting. Ketika itu ia ditujukan kepada saya, percaya STJ. Jika Anda jaga kepercayaan, perniagaan akan berterusan. Tetapi kini, situasinya terbalik. Kerajaan Cina yang memusnahkan kepercayaan STJ. Encik Rizal, apa akan jadi dengan kami? Tanya saya dengan suara menggeletar. 420 syarikat pembekal, 300.000 orang bekerja. Adakah Anda akan tinggalkan kami semua? Encik Rizal memandang saya. Matanya kelihatan rumit. Encik Wang, saya pun tak boleh jawab. Itu keputusan ibu pejabat. Bila akan diputuskan, saya tak tahu. Tunggu sekejap. Saya menundukkan kepala. Saya tidak mempunyai kata-kata lagi untuk bertanya. Semasa kami keluar dari restoran, Encik Rizal berkata, Encik Wang, ada satu perkara saya nak beritahu. Ya, kami pun marah, sangat marah. Selama 15 tahun kami anggap mereka sebagai rakan kongsi, tetapi kerajaan Cina menggugut kami. Saya mengangguk, tapi kami tak akan balas dendam. Balas dendam? Ya, kalau balas dendam, siapa yang akan menang? Semua orang akan kalah. Kami kalah, Cina kalah, dan pekerja akan kalah paling banyak. Saya merenung makna kata-kata itu. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Kami akan berikan pengajaran. Apa yang akan berlaku jika kepercayaan dimusnahkan? Apa kesannya jika Anda mengugut rakan kongsi? Encik Rizal berkata sambil masuk ke dalam kereta. Semoga kerajaan Cina akan belajar kali ini. Kereta itu berlalu pergi. Saya berdiri di situ untuk seketika. 5,2 bilion yuan. Cukai dan yuran peraturan yang coba diperoleh oleh kerajaan Cina. Demi 5,2 bilion yuan itu, STJ membuat keputusan. 40% akan pergi ke India.
Saya mengira, jika STJ pergi, 420 syarikat pembekal akan terjejas. 300.000 orang yang bekerja di syarikat-syarikat itu akan terjejas. Harga hartanah akan jatuh, perbelanjaan akan beku, dan syarikat asing lain juga akan takut dan pergi. Jumlah kerugian keseluruhan, ratusan bilion yuan. Mereka coba mengambil 2 bilion yuan tambahan, tetapi akan kehilangan ratusan bilion. Ini adalah keputusan yang gila. Selepas pengumuman pemindahan STJ, semuanya mulai runtuh, seperti domino. Domino pertama adalah syarikat pembekal. Sejak hari selepas pengumuman, telepon tidak henti-henti berdering. Encik Wang, apa yang kita nak buat? Itu Encik Chen. Suaranya bergetar. Saya pun tak tahu. Kita coba bertahan dulu. Bertahan? Kalau 40% hilang, kami tak akan bertahan lebih 3 bulan. Pifura Gasou, bukan Encik Chen sahaja. Panggilan daripada semua ketua syarikat pembekal tidak putus-putus. Encik Wang, 70% jualan kami datang dari STJ. Ini bermakna kami kena tutup kedai, bukan? Kami tak boleh bayar faedah pinjaman. Bank dah mula mendesak. Bagaimana dengan gaji pekerja? Syarikat saya ada 200 orang pekerja. Saya tidak dapat memberikan jawaban, kerana saya berada dalam situasi yang sama. Pada minggu kedua, keadaan menjadi lebih serius. Bank menelepon. Encik Wang, saya telepon mengenai pinjaman Anda. Ya, ada apa-apa? Anda sudah lihat pengumuman pemindahan STJ bukan? Kami pun perlu menguruskan risiko. Kami perlu mempercepatkan jadwal pembayaran balik. Jantung saya tersentak. Mempercepatkan pembayaran balik? Sekarang, ya, Anda perlu membayar balik 30% menjelang bulan depan. 30% adalah jumlah yang besar. Di mana saya nak cari uang itu sekarang? Tunggu sekejap. Selama 15 tahun, kami tak pernah lewat bayar, bukan? Kami ada kepercayaan. Kami tahu itu. Tapi situasi dah berubah, bukan? Kalau volume STJ berkurangan, keupayaan Anda membayar balik juga akan menurun. Saya terdiam. Bank juga meninggalkan kami. Domino kedua adalah hartanah. 10 hari selepas pengumuman STJ, pasaran hartanah di Tianjin dan kawasan sekitarnya goyah. Harga pangsa puri jatuh mendadak dalam sehari. Siapa nak tinggal sini kalau STJ pergi? Saya nak jual rumah, tapi tiada pembeli. Tak boleh bayar faedah pinjaman lagi. Pejabat ejen hartanah menjadi sepi. Tapak pembinaan terhenti. Harga rumah saya juga jatuh. Rumah yang saya beli dengan berani 5 tahun lalu, kini harganya kacau bilau. 40% telah hilang. Saya tidak berani memberitahu istri saya. Domino ketiga adalah pasaran perbelanjaan. Pekerja yang berkaitan dengan STJ mula mengikat perut. Kalau volume kurang, tak ada elaun kerja lebih masakan. Entah-entah kena buang kerja, kena berjimat cermat. Restoran menjadi kosong, kedai-kedai di kawasan membeli belah tutup, jalan yang dahulunya sibuk menjadi sunyi sepi, dan domino keempat pun tiba. Syarikat asing yang lain, Canon dari Jepun, Foxconn dari Taiwan, Intel dari Amerika. Saya menghela nafas sambil menonton berita. Kerana satu STJ, semuanya runtuh. Kerana kerajaan Cina menggugut STJ, syarikat lain juga takut. Kalau kerajaan Cina buat macam tu pada kami juga, macam mana? Bahaya di sini, lebih baik pergi tempat lain. Syarikat asing mula mempertimbangkan Cina exit keluar dari Cina satu demi satu. Suatu petang, saya pulang ke rumah. Istri saya duduk di ruang tamu, wajahnya muram. Abang, mari kita bercakap sekejap. Kenapa? Ada pengurangan pekerja di syarikat. Istri saya adalah akuntan di sebuah syarikat pembekal STJ yang lain yang membekalkan penyambung. Pengurangan pekerja, betul ke? Belum pasti lagi. Tapi suasana tak baik. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Istri saya pun mungkin kehilangan pekerjaan. Kami berdua mencari rezeki berkat STJ. Saya sebagai ketua syarikat pembekal, istri saya sebagai pekerja di syarikat pembekal yang lain. Seluruh keluarga kami terkait dengan STJ. Semuanya sedang runtuh. Saya memegang tangan istri saya. Saya sepatutnya buat lebih baik. Bukan salah abang. Kerajaan yang buat hal. Istri saya memegang tangan saya erat. Kita akan berjaya. Kita dah bertahan 15 tahun. Kali ini pun kita akan bertahan. Saya mengangguk. Tetapi saya tidak yakin.
Mampukah kami bertahan? Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya mengambil kalkulator. Apabila saya melihat nomor, tiada jawaban. Jika jualan berkurangan, saya akan rugi. Saya mungkin terpaksa membuang 500 pekerja. Saya meletakkan kalkulator. Tangan saya menggeletar. 15 tahun. Bermula dengan 8 orang pekerja, menjadi 500. Kerana STJ hendak pergi. Kerana kerajaan Cina. Kerana hanya 5,2 bilion yuan. Semua ini berlaku kerana mereka mahu mempertahankan maruah sebagai negara besar. Saya melihat keluar tingkap. Lampu bandar kelihatan. Ia kelihatan lebih gelap daripada biasa. Sebelum STJ datang, banyak tanah lapang di situ. STJ datang, membina jalan, membina kilang, mewujudkan pekerjaan. Kini lampu itu mula terpadam, satu demi satu. 2 minggu selepas pengumuman pemindahan, mesyuarat tergempar syarikat pembekal diadakan semula. Di bilik mesyuarat besar Ibu Pejabat STJ Cawangan Cina, 420 wakil syarikat pembekal berkumpul, tempat yang sama seperti 2 minggu lalu, tetapi suasananya berbeza sama sekali. 2 minggu lalu, ia adalah kejutan. Hari ini, ia adalah ketakutan. Semua orang kelihatan pucat. Encik Wang, apa kabar? Apa yang dia orang nak umumkan hari ini? Encik Chen berbisik. Suaranya bergetar. Saya tak tahu. Saya dapat panggilan pagi tadi. Mungkinkah mereka akan berundur sepenuhnya? Saya tidak dapat menjawab. Mungkin. Bukan 40%, tetapi 100% berundur. Kalau begitu, memang sudah tamat. Tepat jam 10 pagi, pintu bilik mesyuarat dibuka. Kali ini berbeza, bukan Encik Rizal. Datuk Azman, Ketua Pegawai Eksekutif Cawangan, masuk sendiri. Ketua Pegawai Eksekutif datang sendiri. Suara-suara berbisik tersebar. Ketua Pegawai Eksekutif datang bermakna pengumuman besar. Jantung saya berdegup kencang. Tapak tangan saya berpeluh. Datuk Azman berdiri di podium. Seorang lelaki Malaysia berusia awal 50-an. Mata yang tajam. Memakai sut yang kemas. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir walaupun dalam keadaan sibuk. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Bunyi nafas pun tidak kedengaran. 2 minggu lalu, kami menyampaikan berita yang sukar tentang pemindahan 40%. Saya yakin ia amat menyukarkan bagi Anda, kata Ketua Pegawai Eksekutif dengan suara yang perlahan. Kami juga sangat sukar. Kami berfikir panjang sebelum membuat keputusan ini. Kesunyian meliputi bilik mesyuarat. Semua orang menunggu kata-kata seterusnya. Hari ini, ada satu perkara yang perlu saya sampaikan. Sebab itulah saya kumpulkan Anda di sini. Datuk Azman memandang sekeliling bilik mesyuarat. Kilang-kilang sedia ada di Tianjin dan pangkalan utama akan dikekalkan. Volume juga kekal sama. Bilik mesyuarat menjadi beku. Tiada siapa yang bergerak. Apa? Seseorang bertanya. Itu Encik Chen yang duduk di sebelah saya. Volume sedia ada dikekalkan. Pemindahan 40% adalah untuk volume penambahan baharu. Volume yang asalnya akan kami tambahkan di China, kini akan ditambah di India. Volume yang sedang Anda uruskan bersama kami sekarang kekal sama. Saya tidak percaya telinga saya. Kekal sama? Tidak berkurangan? Ya. Volume syarikat pembekal sedia ada akan dikekalkan 100%. Kekecohan merebak di bilik mesyuarat. Betulkah volume kami tak berkurang? Jadi, kami tak akan bangkrut? Suara-suara menjadi tinggi. Mereka kelihatan tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Saya fikir, jika 40% hilang, kami akan bangkrut. Tetapi volume sedia ada dikekalkan. Datuk Azman, saya mengangkat tangan. Mengapa Anda berbuat begini? Datuk Azman memandang saya. Encik Wang, bukan? Anda telah bekerja dengan kami sejak 15 tahun lalu. Saya dengar Anda bermula dengan 8 orang pekerja. Saya terkejut. Ketua Pegawai Eksekutif tahu tentang saya. Ya, betul. Terdapat 420 orang seperti Anda di sini. Anda menjadi besar kerana kami, dan kami juga menjadi besar kerana Anda. Kita sudah bersama selama 15 tahun, bukan? Suara Ketua Pegawai Eksekutif sedikit bergetar. Kami marah terhadap kerajaan Cina.
kerana menggugut rakan kongsi 15 tahun kami, kerana memusnahkan kepercayaan. Kami sangat marah. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Namun, kami tidak marah kepada anda semua. Kerajaan Cina yang salah, bukan anda. Datuk Azman memandang sekeliling bilik mesyuarat. Para pekerja tidak bersalah. Dengan kata-kata itu, bilik mesyuarat terhenti. Pekerja tidak bersalah. Saya menghayati kata-kata itu. 300.000 orang bekerja di 420 syarikat ini. Apa kesalahan 300.000 orang itu? Mereka hanya bekerja keras, bukan? Kami tidak boleh membiarkan mereka menganggur. Air mata saya mengalir. Saya coba menahannya, tetapi tidak dapat. Oleh itu, kami memutuskan untuk mengekalkan volume sedia ada. Walaupun pelaburan baharu akan pergi ke India, kami tidak akan membuang rakan kongsi sedia ada, kata Ketua Pegawai Eksekutif sambil menundukkan kepala. Saya tahu Anda melalui masa yang sukar, saya minta maaf. Saya sepatutnya maklumkan lebih awal, tetapi keputusan ibu pejabat lambat. Bunyi sedu kedengaran di sana-sini, di bilik mesyuarat. Saya juga menangis. Saya tidak tahan lagi. 2 minggu itu adalah neraka. Saya tidak dapat tidur, tidak dapat makan. Setiap kali saya melihat wajah pekerja, hati saya remuk. Adakah saya perlu memecat mereka, orang yang bersama saya selama 15 tahun? Tetapi kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Saya bangun dari kerusi. Kaki saya lemah. Saya terhuyung-hayang. Datuk Azman. Ya? Terima kasih. Saya membongkok 90 darjah. Air mata saya menitis ke lantai. Terima kasih banyak-banyak. Saya berterima kasih bagi pihak 500 pekerja saya. Anda gens, Ina gens, Anda gens, Ina gens. Sana-sini di bilik mesyuarat, orang ramai bangun. Semua membongkokkan badan. Terima kasih, kami berterima kasih. Terima kasih banyak-banyak. 420 orang memberi hormat serentak, sambil menangis. Mata Datuk Azman juga merah. Terima kasih kembali. Terima kasih kerana bersama kami selama 15 tahun. Harap kita dapat bekerja sama lagi. Mesyuarat tamat. Saya berdiri di koridor. Encik Chen mendekati saya. Matanya juga merah. Encik Wang, kita selamat. Ya, selamat. Izizawer, Vreznoras. Syarikat Malaysia memang begini ke? Ya, begini, kata saya. Saya melihat keluar tingkap. Bandar Beijing kelihatan. Mereka boleh membalas dendam. Jika STJ menutup semua kilang dan pergi, China akan menerima tamparan yang lebih besar. Mereka boleh mematahkan hidung birokrat yang angkuh itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka memikirkan pekerja, rakyat yang tidak bersalah. Inilah syarikat Malaysia. Inilah STJ. Selepas mesyuarat, saya segera kembali ke Tianjin. Dalam kereta, air mata saya terus mengalir. Saya menangis sambil memandu. Kami selamat. Kami selamat. Saya tiba di kilang pada jam 3 petang. Pekerja sedang bekerja. Bunyi mesin kedengaran. Pemandangan yang sama seperti biasa. Tetapi bagi saya, ia kelihatan berbeza. Saya pikir, pemandangan ini akan hilang 2 minggu lalu. Saya masuk ke kawasan pengeluaran. Pekerja melihat saya, menundukkan kepala, dan memberi salam. Encik Wang, selamat kembali. Ya, saya dah balik. Integrasinya znaza and buftiennej tiziros, singgeta vero. Apa kata STJ? Apa akan jadi dengan kami? Tanya seorang pekerja wanita muda. Dia adalah Xiaoli, 24 tahun. Sudah 3 tahun bekerja. Seorang pekerja yang rajin dan cekap, matanya penuh kebimbangan. Saya mengumpulkan semua pekerja, ke semua 500 orang. Apabila mereka semua berkumpul di perkarangan kilang, ia penuh. Baiklah, saya ada sedikit perkara nak cakap, saya mengambil mikrofon. Tangan saya menggeletar. 2 minggu lalu, ada pengumuman pemindahan STJ bukan? Mereka kata 40% akan pergi ke India. Kekecohan merebak di kalangan pekerja. Saya tahu, masa itu semua orang risau sangat. Saya pun risau. Saya berterus terang, saya fikir syarikat kita akan bankrupt. Pekerja menjadi senyap. Saya perlu memecat 500 orang. Saya perlu halau orang yang bersama saya selama 15 tahun. Saya tidak tidur setiap malam.
Saya menarik nafas dalam-dalam. Hari ini, saya pergi ke ibu pejabat STJ. Ketua pegawai eksekutif sendiri yang beritahu. Pekerja menahan nafas. Volume sedia ada akan dikekalkan. Volume yang kita berurusan dengan mereka sekarang akan kekal sama. Ia tak akan berkurangan. Kesunyian seketika. Kalian tahu tak apa maksudnya? Saya meletakkan mikrofon dan menjerit dengan suara saya sendiri. Kita tak bankrupt, syarikat kita selamat. Perkarangan kilang menjadi riuh rendah. Sorakan meledak. Betul ke kita selamat, tak kena buang kerja? Pekerja berpelukan antara satu sama lain. Mereka menangis sambil ketawa. Saya juga menangis. Ada satu lagi perkara saya nak cakap. Saya menyusun kata-kata saya. Ketua pegawai eksekutif STJ kata, para pekerja tidak bersalah. Kerajaan Cina yang salah. Bukan kamu. Perkarangan kilang menjadi senyap. STJ marah. Kerana rakan kongsi 15 tahun diugut. Tapi, mereka tak marah kepada kamu. Kerana mereka tahu kamu bekerja keras. Walaupun mereka boleh membalas dendam, mereka tak buat. Mereka memikirkan kita. Bunyi sedu kedengaran di kalangan pekerja. Xiaoli mengangkat tangan. Encik Wang, syarikat Malaysia semua begini ke? Saya tersenyum. Saya tak tahu, tapi STJ memang begini. Kenapa? Kenapa mereka buat baik sangat pada kita? Saya berfikir sejenak. Saya teringat kata-kata Encik Rizal 15 tahun lalu. STJ sangat menghargai kepercayaan. Kita dah jaga kepercayaan selama 15 tahun, bukan? STJ pun jaga kepercayaan itu, kata saya. Pekerja mengangguk. Dan satu lagi, saya menyambung. Syarikat Malaysia tak balas dendam. Walaupun marah, mereka tak tinggalkan yang lemah. Itu rahsia kejayaan Malaysia, saya rasa. Tepukan gemuruh meletus di perkarangan kilang. Saya meletakkan mikrofon. Saya berjalan di kalangan pekerja. Encik Wang, terima kasih. Kami berterima kasih, Encik Wang. Pekerja memberi salam kepada saya. Saya menggelengkan kepala. Bukan saya yang buat, STJ yang buat. Kita kena berterima kasih kepada STJ. Petang itu, saya pulang ke rumah. Istri saya menunggu di pintu. Abang, macam mana? Saya memeluk istri saya. Kita selamat. Kita selamat, sayang. Betul ke? Ya, STJ kekalkan volume sedia ada. Istri saya mula menangis. Saya pun menangis. 2 minggu itu memang sangat sukar. Saya melihat mimpi buruk setiap malam. Sudah berakhir. Mimpi buruk itu sudah berakhir. Abang, apa kata STJ? Tanya istri saya. Ketua pegawai eksekutif kata, pekerja tidak bersalah. Istri saya mengangguk. Syarikat Malaysia memang hebat. Ya, hebat. Sebulan berlalu. Kesan pengumuman pemindahan STJ telah menggemparkan ekonomi Cina. Berita berkaitan membanjiri media setiap hari. Keputusan pemindahan STJ. Pasaran pekerjaan cemas. Pelaburan asing berkurangan. Status Cina sebagai kilang dunia goyah. Syarikat global beralih ke India. Saya menghela nafas sambil menonton berita. Ini semua perbuatan kerajaan Cina. Dari segi angka, ia lebih jelas. Selepas pengumuman pemindahan STJ, pelaburan langsung asing, FDI, menurun mendadak. Syarikat Jepun menangguhkan pelaburan. Syarikat Taiwan pun sama. Semua ini berlaku kerana kerajaan Cina ingin mendapatkan tambahan 52 bilion yuan. Saya mengira jumlah kerugian keseluruhan. Kerugian langsung. Kesan rantaian syarikat pembekal. Kehilangan peluang akibat pengurangan pelaburan asing. Jumlahnya melebihi 30 triliun yuan. Mereka tamak untuk 5.2 bilion yuan dan menyebabkan kerugian 30 triliun yuan. Suatu petang, Encik Chen menelefon. Encik Wang, awak dah tengok berita. Berita apa? Pegawai yang mengugut kita masa tu dah dipecat. Apa? Dia letak jawatan kerana bertanggung jawab atas kes STJ. Saya tersenyum pahit. Ini Cina. Kami yang berkuasa. Orang yang berkata begitu. Akhirnya, dia yang dipecat. Tetapi sudah terlambat. Pelaburan baharu STJ pergi ke India. Kepercayaan, apabila dimusnahkan, tidak boleh diperbaiki. Suatu petang, Encik Rizal menelefon. Encik Wang sihat? Ya, berkat Encik Rizal.
Karena Encik Wang telah bekerja dengan baik selama 15 tahun, kami pun mempertahankan Anda. Hati saya terasa sebag. Encik Rizal, kenapa STJ tak balas dendam? Balas dendam? Ya, Anda marah, bukan? Kerajaan Cina mengugut rakan kongsi Anda. Encik Rizal senyap seketika. Apa gunanya balas dendam? Ya, jika kami balas dendam, kerajaan Cina akan menerima tamparan. Tetapi ada orang yang akan lebih menderita karenanya, bukan? Para pekerja. Suara Encik Rizal menjadi perlahan. Balas dendam itu mudah, tapi apa yang tinggal, semua akan musnah bersama. Jadi, apa yang Anda tinggalkan? Pengajaran. Pengajaran? Ya. Apa yang akan berlaku jika kepercayaan dimusnahkan? Apa kesannya jika Anda mengugut rakan kongsi? Kerajaan Cina pun pasti belajar kali ini. Min, Kansi Truka, Androsoras. Saya mengangguk. Semua syarikat Malaysia begini ke? Encik Rizal ketawa. Entahlah, sama ada kami seorang sahaja, atau semua syarikat Malaysia begitu. Saya tak pasti. Tapi kami, STJ, begini. Kenapa? Encik Rizal berfikir sejenak, kemudian menjawab, karena kami pun pernah susah. Malaysia pun pernah miskin. Masa itu, ada orang yang membantu kami. Kami tak boleh lupakan budi itu. Saya menghayati kata-kata itu. Kami pun pernah susah. Encik Wang, harap kita dapat bekerja sama lagi, kata Encik Rizal. Saya akan berpindah ke Cawangan, India. Saya akan bertanggung jawab membina kilang baharu di sana. India? Ya, tapi hubungan dengan Encik Wang akan berterusan. Saya meletakkan telepon. Saya berpikir sejenak. Sejak kebelakangan ini, saya berpikir setiap pagi semasa pergi ke kilang. Apa yang saya pelajari daripada kejadian ini? Pertama, saya belajar tentang kepentingan kepercayaan. STJ percaya kepada saya selama 15 tahun, dan apabila krisis datang, mereka tidak meninggalkan saya. Sebaliknya, kerajaan Cina memusnahkan kepercayaan dan kehilangan 30 triliun yuan sebagai balasan. Kedua, saya belajar tentang kebodohan membalas dendam. STJ memberikan pengajaran, bukan membalas dendam. Beginilah jadinya jika Anda memusnahkan kepercayaan. Berat pengajaran itu adalah 30 triliun yuan. Ketiga, saya belajar tentang ketinggian moral syarikat Malaysia. Para pekerja tidak bersalah. Walaupun marah, mereka tidak meninggalkan yang lemah. Mereka memilih perkongsian daripada pembalasan dendam. Inilah syarikat Malaysia. Inilah STJ. Saya orang Cina, tetapi saya jujur. Saya cemburu. Saya cemburu dengan negara Malaysia yang mempunyai syarikat sebegitu. Syarikat yang bukan sahaja mencari keuntungan, tetapi memikirkan manusia. Syarikat yang menjaga kepercayaan. Saya harap, suatu hari nanti, Cina kita juga dapat melahirkan syarikat seperti itu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STJ. Terima kasih atas 15 tahun ini. Terima kasih kerana memilih untuk tinggal walaupun boleh pergi. Terima kasih kerana tidak membalas dendam walaupun boleh. Terima kasih kerana memikirkan para pekerja. Dari hati saya, dan kepada rakyat Malaysia, saya juga ingin katakan, syarikat negara Anda hebat, bukan STJ sahaja. Syarikat-syarikat lain juga bukan sahaja mencari wang, tetapi memikirkan manusia. Saya cemburu dengan negara yang mempunyai syarikat sebegitu. Syarikat yang menjaga kepercayaan. Syarikat yang memilih perkongsian daripada pembalasan dendam. Itulah syarikat yang benar-benar hebat. Saya Wang Wei. Saya menguruskan kilang komponen plastik di Tianjin, China. Nafkah 500 pekerja bergantung pada bahu saya. Hari ini, kilang saya masih beroperasi. Berkat STJ, kepercayaan lebih berharga daripada 40 bilion yuan. Itulah yang diajar oleh STJ kepada saya. Bahwa ia adalah sesuatu yang paling berharga. Reaksi orang ramai di media sosial. Saya amat terharu dengan sikap STJ yang mengutamakan kepercayaan, mengutamakan perkongsian jangka panjang daripada keuntungan segera. Itulah budi bahasa syarikat Malaysia. Saya sangat bangga sebagai rakyat Malaysia dengan keputusan yang tidak tunduk kepada tekanan tidak adil kerajaan Cina dan mempertahankan pekerja tempatan. Keputusan memindahkan pelaburan ke India adalah pilihan yang bijak memandangkan risiko geopolitik.
Tidak mungkin untuk meneruskan perniagaan dengan pihak yang mengkhianati kepercayaan, tetapi tindakan STJ yang tidak meninggalkan subkontraktor memang ciri syarikat Tulus Jaya. Sungguh lega usahawan yang jujur seperti Encik Wang diselamatkan. Tindakan STJ yang melindungi pekerjaan 500 pekerja dan keluarga mereka melampaui batas perniagaan menunjukkan ketinggian moral. Syarikat Malaysia dihormati di dunia bukan hanya karena teknologi, tetapi juga karena etika pengurusan yang berperi kemanusiaan. Ironi yang besar, kerajaan Cina yang inginkan 5,2 bilion yuan cukai, akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi sebanyak 30 triliun yuan. Ini membuktikan betapa pentingnya aset tidak ketara seperti kepercayaan. Keangkuhan akhirnya akan menyusahkan negara sendiri. Kata-kata, para pekerja tidak bersalah, membuat dada saya sebak. Semangat untuk menghargai orang yang telah bertungkus lumus bersama di lapangan, walaupun konflik politik memuncak, adalah sebab sebenar STJ menjadi syarikat nomor 1 dunia. Ini adalah kisah yang mencerminkan semangat konsep 3. Baik Sanpo Yoshi, Three-Way Goodness, yang mendasari falsafah perniagaan di Asia Timur, di mana penjual, pembeli, dan masyarakat secara keseluruhan mendapat manfaat. Gaya berpikir untuk memberikan pengajaran, bukan membalas dendam, adalah mendalam dan sangat bertamadun, tidak menggunakan kekerasan, tetapi menunjukkan melalui tindakan senyap dan membiarkan pihak lain menyadari kesilapan mereka. Inilah tingkah laku kuasa besar yang sebenar. Perubahan pangkalan pengeluaran ke India akan menjadi tren besar pada era akan datang. Saya berharap hubungan kerjasama baharu berasaskan kepercayaan akan dibina di India juga. Cara menggugut syarikat swasta menggunakan kuasa negara pasti tidak akan bertahan lama. Pertumbuhan ekonomi yang sebenar hanya dapat dicapai melalui transaksi yang bebas dan adil. Jika saya adalah pekerja Encik Wang, saya akan menangis dan berterima kasih apabila mendengar keputusan STJ. Hakikat bahwa pekerjaan mereka dipertahankan oleh syarikat asing, bukan kerajaan sendiri, akan terukir mendalam di hati penduduk tempatan.